Kalau kita takut hantu, sebenarnya yang kita takutkan tu adalah setan. Kalau kita tak takut pergi tempat maksiat, kita tak risau buat dosa, kita pula tak takutkan Tuhan. Cerita dia sekarang ni adalah kita lebih takutkan setan atau takutkan Tuhan. Bangsa jin yang jahat disebut sebagai syaitan, dan salah satu syaitan yang paling jahat adalah iblis. Ya, iblis adalah di kalangan jin yang dulunya dia itu hebat sampai boleh bergaul bersama dengan para malaikah. Tapi kerana hebatnya juga, kerana merasa paling hebat itu jugalah, akhirnya iblis ingkar dengan perintah Allah Subhanahu wa taala untuk sujud hormat kepada Adam, kerana merasakan dia itu lebih mulia berbanding Adam. Yang mana jin diciptakan daripada api, sedangkan Adam diciptakan hanyalah daripada tanah liat. Kerana ingkarnya iblis ini, jadilah iblis itu makhluk yang paling hina dan keji di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan sebelumnya dia adalah jin yang paling mulia sampai boleh bersama dengan para malaikat tau. Dari seorang yang mulia, dia berubah 360 darjah kepada kekejian yang sangat dahsyat. Apa keburukan yang tak ada pada iblis? Hasad, sombong, degil, semua keburukan tahap tertinggi ada pada dia. Sampaikan punyalah dia nak buktikan yang dia betul, dia cakap dengan Allah Subhanahu wa taala bahawasanya manusia yang Allah angkat dan banggakan ni akan menjadi pengikut iblis kesemuanya, dan terlalu sikit sahaja yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak relax tau sombong iblis ni. Pengikut iblis di kalangan jin adalah jin yang jahat ataupun namanya syaitan. Kalau manusia jahat yang ikut iblis pun namanya manusia setan jugalah. Cerita tentang syaitan ni, kerjanya tak lain tak bukan adalah untuk rosakkan manusia. Kau, aku, ya, kita semua. Antara modus operandi, tinggilah pula ayatnya. Antara cara yang digunakan oleh syaitan untuk merosakkan manusia, khususnya orang muslimin macam kita ni, adalah syaitan akan takut-takutkan kita dengan gangguan-gangguan mistik. Senang cerita hantu lah. Alah, yang hantu yang ada selalu dekat dapur rumah kita tengah-tengah malam tu, yang itu. Duhai saudaraku sekalian, sini kita faham sungguh-sungguh. Faham betul-betul. Okey, lepas dah faham ni, jangan takut hantu dah. Jangan. Takut Allah, itu yang sepatutnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam suratul Mulk ayat yang kelima. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa laqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabiha wa ja'alnaha rujuman lisyayatin. Dan sesungguhnya kami hiaskan langit itu dengan bintang-bintang, dan kami jadikan tempat itu tempat direjam para syaitan. Syaitan kan degil. Dia tahu yang dia tak boleh naik ke langit untuk mencuri berita dari langit, tapi dia tetap akan cuba. Ada macam-macam sebab lah kenapa syaitan nak tahu berita dari langit. Dia nak tahu apa jadi dekat kita nanti, supaya dia ada info untuk hasut kita. Ada juga di kalangan syaitan yang cuba dapatkan berita untuk ahli sihir dan juga tukang tilik. Setiap kali syaitan nak naik ke langit, mereka akan direjam. Ada yang mati kena rejaman, ada pula yang cacat kekal. Ni kena rejam dengan malaikat tau, bukan kena penumbuk kita. Jadi kita boleh bayang betapa dahsyatnya rejaman ni, dan kerana rejaman inilah ada syaitan yang wajahnya buruk seburuk-buruknya. Ada yang mengesot macam tak ada, sebab tak ada tangan, tak ada kaki, kepala tercabut, dan macam-macam lagi kehodohannya. Macam-macam kehodohannya. Macam yang dekat dapur malam-malam tu lah. Hakikatnya syaitan ni hodoh kerana mereka bodoh. Tapi dengan keburukan fizikal mereka ini juga, mereka gunakan untuk takut-takutkan kita. Kenapa? Sebab bila kita takut, kita mula panik dan fikir macam-macam. Kena pula kita ni tak pandai mengaji, tak hafal doa itu ini, tak pernah nak tahu apa yang Nabi ajar, lagi menjadi-jadilah si setan ni kacau kita. Memang setan punya setan. Bila kita takut, kita usaha untuk cari jalan keluar. Masa ni lah setan akan bisikkan dekat kita. Kalau kau tak nak kena kacau malam-malam, kau kena jumpa bomoh tu, bomoh ni.
pasang tangkal itu, baca mantra ini, percaya dengan itu dan ini. Nampak tak permainannya di situ? Hanya dari takut, agama boleh tergadai. Dan sememangnya itulah yang setan punya. Setan ni nak. Dia nak kita hilang agama, ikut dia merana dalam neraka. Dia nak kita sengsara tanpa takwa, tanpa agama, tanpa harapan kepada Tuhan. Bila kita mula percaya bomoh, tangkal, sihir, asap itu ini, misi setan berjaya. Kerana bila sahaja kita melakukan kesyirikan, kita amalkan kekhurafatan, pintu keampunan dah pun tertutup rapat buat kita. Guys, kita mungkin pernah rasa yang setan ni kuat, sihir ni hebat, boleh terbang sana sini, boleh tembus itu ini. Hakikatnya tak pun. Syaitan yang paling kuat datang nak halang Nabi Ibrahim daripada melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelih Ismail alaihi wassalatu wassalam. Ni setan yang datang ni yang paling kuat ni. Pun dia kelam kabut bila lari, bila kena baling hanya 7 biji batu kecil. Macam mana kita boleh kata dia kuat sangat tu? Takut mana pun, belum pernah lagi level kena kejar anjing lari sampai terkentut-kentut. Setan dengar azan nak salat tu, dia punya lari sampai terkentut-kentut tu. Mana yang kuat sangat dan hebat sangat setan ni? Kenapa kita perlu takut? Nabi SAW ajarkan kita untuk membacakan ayat kursi, surah 3 Qul setiap kali lepas salat, setiap kali sebelum tidur. Ada banyak bacaan yang Nabi SAW ajarkan untuk kita amalkan. Masalahnya adalah takut kita lebih tinggi berbanding keyakinan kita dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis riwayat Muslim, Nabi SAW menceritakan bahawasanya Jibril alaihissalam pandang ke langit dan berkata, "Hadza babun qad futiha minas samaa'i ma futiha qattu." Pintu langit ni belum pernah lagi terbuka. Ketika menerangkan tentang kemuliaan surah Al-Fatihah. Turunnya surah Al-Fatihah itu daripada pintu langit yang tak pernah dibuka sebelumnya. Betapa mulianya. Bayangkan, surah Al-Fatihah tu pun diturunkan melalui pintu langit yang tak pernah dibuka sebelum tu. Betapa hebatnya surah Al-Fatihah. Kenapa kita tak boleh nak yakin? Kita tak cukup yakin juga yang ianya, yang Al-Quran itu jauh lebih hebat berbanding setan cacat yang dikeji itu. Kita kena takutkan Tuhan, takwa kepadanya, bukan takutkan setan, bukan ikut bisikannya. Al-Khalifah Online, #berkongsi manfaat. Hai, saya Muhammad Farid Masri. Video ini adalah infak dari Hairil Wahiri, perunding hartanah, jual beli hartanah Negeri Sembilan, Selangor dan Kuala Lumpur. Hubungi kami sekiranya anda mahu infak dan menyebarkan ilmu seperti video ini. Jangan lupa untuk subscribe, like dan share. Sama-sama kita sebarkan kebaikan.